Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21, muka surat 153. Muka surat 153, bawah sekali dia kata masalah duka citakan bapa yang telah mati perang. Kita duduk di bawah cerita tentang Jabir bin Abdullah. Okey. Jabir bin Abdullah ni bapa dia mati dalam medan perang. Kita sebut dalam kuliah lepas. Saya lagi dia nanti mai balik. Kata dia telah berlaku duka cita ke atas seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati syahid bapa dia. Maka berjumpa akan dia oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berjumpa akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal keadaan dia duka cita itu. Jabir bin Abdullah. Bapa dia mati dalam perang Uhud. So Jabir ni rasa very upset, very sad, sedih. Pasal bapa dia mati, bapa dia tinggal adik-beradik 7, dalam Sahih Bukhari kata 7 atau 9 adik-adik perempuan. Semua tu mai lungguk atas belakang dia, dia nak kena jaga. Di samping tu bapa dia tinggal hutang banyak. Satu bapa mati, sedih. Yang kedua tinggal tanggungjawab nak kena jaga adik perempuan 7 ataupun 9 orang. Lepas tu nak kena clear hutang bapa dia. Dalam keadaan sedih ni dia nak cari siapa? Dia cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal yang demikian, maka teruslah Nabi menghiburkan hatinya. Ini Nabi. Ini Nabi. Langkah mai itu Nabi tahu dah. Nabi akan buat bagi dia ni tak sedih. Itu yang kata Nabi. Dan menyukakan dia dengan khabar yang menunjukkan betapa hal bapaknya kemudian daripada matinya. Nabi nak bagi dia seronok. Nabi cerita, Nabi kata, hang jangan sedih sangat. Bapa hang nak duk sedih kata dia mati. Hang tahu dah dia punya seronok dah ada di syurga lah ni. Nabi cerita macam tu kat dia. Maka khabar ini didatangkan oleh At-Tirmizi di dalam kitabnya dengan kata dia an Jabir bin Abdullah yaqul laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Jabir mali araka munkasiran. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah. Kata dia, aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal aku sangat duka cita pada waktu itu. Dia kata, aku pergi jumpa Nabi, aku sedih sungguh aku pergi jumpa Nabi. Yakni halnya aku sedang duka cita atas bapa aku yang telah mati syahid di dalam perang Uhud. Bila Nabi SAW melihat aku, maka sudahlah dikenalnya aku di dalam duka cita. Ini Nabi. Nabi ini cerdik. Kan sifat Nabi apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi. Fatanah maksudnya bijak, cerdik. Nabi ini cepat faham keadaan. Orang tu langkah mai, Nabi tangkap dah apa hal dia ni. Baru buka mulut cerita sikit, Nabi tangkap dah apa masalah dia ni. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi kepada dia, wahai Jabir, kenapa aku lihat akan dikau seperti orang yang gundah gulana? Nabi kata dekat Jabir, ni awak nampak sedih ni. Kata Jabir, apakala aku dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan segeranya aku sahut pertanyaan Nabi. Kata dia, qultu ya Rasulullah, ustushhida abi qutila yawma Uhud wa taraka iyalan wa dainan. Dia mengadu dekat Nabi. Jawab aku, ya Rasulullah, sebenarnya hamba sangat duka cita kerana telah mati syahid bapa hamba, dibunuh akan dia di dalam perang pada hari kita perang di Jabal Uhud dengan kafir Quraisy, dan bapa meninggalkan beberapa anak perempuan dan juga hutang yang banyak. Saya sedih, saya serabut. Satu bapa mati, semua saya nak kena tanggung. Yang kedua, adik-adik perempuan ada 7 orang, ada riwayat kata 9 orang. Tinggal hutang pula lagi. Semua saya nak kena fikir, saya nak kena settle. Manalah saya tak jadi serabut. Dia kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ni siapa tuan-tuan? Sebelum kita pergi hadis dia, Jabir ni siapa? Dia ni Jabir bin Abdullah bin Amru
bin Haram. Nama. Dia orang Ansar. Orang Ansar ni maksud orang mana? Madinah. Orang Madinah. Kita abang dalam kuliah dulu apa dia? Dia ni masa pak dia ada, pak dia tak bagi dia pergi perang. Pak dia kata dekat dia, Jabir, hang jangan ikut perang. Kalau hang ikut, aku pun pergi perang. Kalau kita mati dua-dua orang, ni anak-anak perempuan aku, adik-adik perempuan hang, siapa nak jaga? Oleh kerana tu, hang jangan pergi, ayah saja pergi. Bapa dia pergi perang Badar, balik okey, pergi perang Uhud, pak dia mati syahid. So, dia ni terima semua apa yang ditinggalkan oleh ayah dia ni. Dia kena tengok 7 orang ataupun 9 orang adik-adik perempuan dia ni, semua dia nak kena tengok. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata halaka abi wa taraka 7 banat atau 9 banat. Ini hadis Bukhari. Bapa aku mati, tinggal adik-beradik perempuan 7 ataupun 9. Fatazawwajtu imra'atan sayyiban. Dia kata lama, dia kata aku tak menikah. Lama. Pasal apa? Pasal dia ambil tanggungjawab, dia jaga adik-adik ni. Sampailah satu masa adik-adik pun dah nampak cerdik sikit, baru dia menikah. Menikah pula dengan sayyiban. Sayyiban ni apa dia? Janda. Dia menikah dengan perempuan janda. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajta ya Jabir. Satu hari Nabi jumpa dia. Nabi jumpa, Nabi tengok jari ada macam inai, macam pakai inai. Nabi kata dekat dia, Jabir, kahwin dah ke? Nabi tanya. Mana kata kenuri kecil lah, tak panggil Nabi. Kenuri kecil. Kan? Panggil kawan-kawan belanja roti canai gitu lah, kot lebih kurang buat simple-simple dia. Nabi pun tak tahu. Nabi tengok jari dia, Nabi kata, hang kahwin dah kah? Faqultu na'am. Dia kata, ya, saya kahwin dah ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikran atau sayyiban? Nabi kata, hang bini anak dara ke janda? Nabi tanya dia. Qultu bal sayyiban. Dia kata, saya kahwin janda ya Rasulullah. Dia kata dekat Nabi. Qal, Nabi kata dekat dia, fahalla jariyah tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudahikuha wa tudahiku. Nabi kata, awak tak kahwin anak dara? Nabi kata, kalau hang kahwin dengan anak dara, siok. Nabi kata, siok. Hang boleh main-main dengan dia, hang boleh melawak bergurau dengan dia. Yang pergi kahwin dengan janda, melawak pun susah. Cuit sikit dia kata gatal orang tuan ni. Betul tak betul apa yang Nabi kata? Betul. Nabi tanya dia, hang kahwin ni anak dara ke janda? Dia kata dengan janda. Allah, Nabi kata awak kahwin dengan janda. Kalau kahwin dengan anak dara, hang boleh duk melawak main dengan dia, hang boleh duk bergelak-gelak dengan dia. Hang pilih orang perempuan ni pergi kahwin dengan orang tua, dia mood melawak pun tak apa nak ada dah. Cuit dia ada sigong. Nabi kata kat dia macam tu. Qal, jawab Jabir. Dia kata, faqultu lahu inna abdallahi halak. Dia kata, ya Rasulullah, bapa saya mati dah. Wa taraka banat. Ayah tinggal adik-adik perempuan ramai. Dia kata. Wa inni karihtu an aji'ahunna bimithlihinna. Saya tak maulah saya pergi menikah dengan perempuan yang 2 kali 5 dengan mereka. Terjemahan mudah faham. Saya tak mau lah pergi menikah dengan anak dara. Kalau pergi menikah dengan budak muda balik main, dia dengan adik-adik saya, dia kata lebih kurang 2 kali 5. Itu sebab saya pergi menikah dengan orang tua, supaya dia balik main, dia boleh urus adik-adik saya. Itu dia punya sudut pandang dia begitu. Dia kata, fatazawwajtu imra'atan taqumu 'alaihinna wa tuslihuhunna. Itu sebab saya kahwin dengan perempuan tua, janda, supaya dia boleh jaga adik-adik saya. Kalau saya pergi menikah dengan budak juga, dia pergi duk main batu selambut dengan mereka ni, tak ada apa. Dia kata. Dia abang dekat Nabi macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar, Nabi kata apa? Barakallahu lak. Nabi kata, Allah berkati engkau wahai Jabir. Au qala khairan. Nabi kata, baguslah apa yang hang buat, satu tindakan yang bagus.
Elok dah hang buat lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu sekali yang kata Jabir bin Abdullah ini mengambil tanggungjawab untuk jaga adik-adik perempuan dia. Bahkan dia ni yang kata Jabir bin Abdullah ni, ayah dia tinggal hutang, dia nak bayar. Dia ada kebun kurma, ada, tapi tak cukup nak guna untuk nak bayar hutang ni, tak cukup. Pergi cari Nabi lagi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata ayah saya ni tinggal hutang banyak. Ni daripada start duk mai tuntut hutang dekat saya. Dia pergi mengadu dekat Nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dia kata ni al-ghurama. Al-ghurama maksudnya orang-orang yang bagi hutang. Dekat bapa saya hari-hari dah duk mai lah. Duk mai duk abang ni, ayah hang hutang sekian banyak. Dia ni mai, ayah hang hutang sekian banyak. Dia ni mai, dia kata saya nak bayar lagu mana ya Rasulullah. Saya pun bukan ada duit. Nabi kata apa kat dia? Qala sa'aghdu alayka insya-Allah. Nabi kata pagi esok saya pi. Pagi esok saya pi rumah. Insya-Allah Nabi kata. Faghada alaina hina asbah. Pagi-pagi esok Nabi sampai. Sampai di rumah Jabir ni. Pagi-pagi esok Nabi sampai. Nabi kata mana dia pokok kurma yang ada, dia tunjuk tu lah ada pun tak banyak pokok. Nabi pi. Fatafa fin nakhl. Nabi pi, Nabi pusing pokok kurma dia. Nabi pusing. Wa da'a fi thamarihi bil barakah. Nabi doa supaya Allah bagi keberkatan kepada pokok kurma itu. Fajadadtuha faqadaituhum huquqahum. Dia kata ya Allahu akbar. Seelok-elok selesai Nabi pusing pokok kurma tu, Nabi doa, Nabi balik. Dia kata buah keluar bergenuk. Kait tak habis duk kait, tak habis duk kait, tak habis. Bayar hutang, bayar. Habis hutang semua orang yang bapa dia berhutang ni. Habis. Dia kata wa baqiya lana min thamariha baqiyah. Dia kata ada lagi buah penuh di pokok ni. Allahu akbar. Dia kata. Tuan. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalis. Lega, settle hutang semua, lega dia ni. Macam kita lah, kita rumah loan, beli kereta loan, apa loan kan. Ni loan 5 tahun, nak ni loan 9 tahun apa. Habis semua bayar loan, rasa macam mana tuan? Oh, lega. Lega. Boleh bayar, bukan tak boleh bayar, tapi dapat gaji seketika banyak mana, tolak, tinggal Maggi je. Tinggal Maggi je. Tolak rumah, tolak kereta, tolak yang tu, tolak yang ni. Mana dengan Unify, mana dengan Netflix, mana dengan Astro, mana... Ya Allah, tuan-tuan. Saya duk baca dalam Facebook, dia duk tulis kan. Bayangkan hang gaji 5,000, dia buat keluar main ni, detail dia duk bayar ni. Dia punya komitmen, tiap-tiap bulan punya komitmen ni. Tolak. Dia pergi cari penyakit duk langgan Netflix, siapa suruh? Tak langgan pun pergi pejabat dia duk cerita daripada dulu. Tak tengok gambar semalam gue. Gambar apa? Netflix. Dengar Netflix tak ada rumah tak ada. Saya lagi kono apa? Langgan kena potong sikit. Jadi nampak kata gaji 6,000. Tolak yang tu, tolak yang ni, tolak yang tu, tolak yang ni. Tengok lama yang mata meleleh, pergi cari Maggi yang makan orang nak ada rumah. Kan? Itu kehidupan zaman lah ni. Kan? Nampak macam gaji besar. Nak pergi haji, tengok-tengok dia kata hang ada M40. M40 apa dia kata? Dah hang punya gaji ni hang M40. M40 apa? Bukan ada apa aku ni. Tu tak tahu, tapi hang punya gaji M40. M40 jadi apa ni? Tak ada ni cerita 9-10 ribu, tak ada. Hang punya 15 ribu. Allah, dia kata. Aku nak pergi haji kot. Dia kata aku takut tak tahu hang M40 ni, dia ada punya cerita M40. Ni cantik ni 30,000 tu dia kata. Dia kata duit nampak banyak. Dia kata easy come easy go. Easy come nampak masuk mai 12,000 sebulan. Easy go. Dia pergi tu pun sedang. Dia pergi tinggal 2,500. 2,500 tentu patah haji kena 30,000. Habis aku pergi naik haji balik pulau lah dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita kehidupan.
Itulah cerita dia. Jabir bin Abdullah dia kena benda ni. Apa dia? Bapa dia mati, tinggal adik-beradik ramai, tinggal hutang banyak. Kerosot ni tak tahu nak abang pergi jumpa Nabi SAW. Nabi mai, Nabi kata pagi esok kopi. Pagi-pagi Nabi mai. Pusin pokok kurma dia, Nabi doa, Nabi balik. Kait buah kurma tak habis-habis, duk kait, bayar lega, habis semua hutang dah, tak ada apa dah. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Fa akhbartuhu bidzalik. Pergi cerita balik dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, Allahu Akbar, saya tak tahu nak abang terima kasih banyaklah. Dia kata, pokok tu dah berapa lama, betul dah pokok tu. Dia main mana tu buah, dia kata tak habis-habis buah ni. Saya kait, saya jual, saya tolak hutang semua, alhamdulillah. Dia kata habis semua, hutang semua dah clear. Dia pergi habaq dekat Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW li Umar. Waktu dia pergi jumpa Nabi tu, Nabi duduk dengan Sayyidina Umar. Lepas Jabir cerita, Nabi kata dekat Sayyidina Umar, isma' ya Umar. Nabi kata, Umar, dengar tu apa Jabir duduk cerita, dengar tu. Faqala, kata Sayyidina Umar, qad alimna annaka Rasulullah. Umar kata, kami tahu dah Tuhan memang Rasulullah, memang mukjizat Tuhan. Wallahi innaka la Rasulullah, demi Allah Tuhan memang Rasulullah. Sayyidina Umar kata. Muslimin dan muslimat ini yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah cerita yang kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ni. Dahsyat dia ni. Dan dia ni close dengan Nabi SAW. Sewaktu jadi Bai'atul Ridwan, saya cerita dalam kuliah dulu. Bai'atul Ridwan, perjanjian Ridwan ni jadi pasal apa? Pasal Nabi bila hijrah dari Mekah mai Madinah, Nabi nak balik ke Mekah nak buat umrah, kafir musyrikin tak bagi. Muhammad hang dah keluar, habis potong nama. Pi Jabatan Pendaftaran alamat Madinah dah, tak ada dah. Sini dah tak ada. Hang Mekah ni tak ada apa dah. Dan nak balik mai buat umrah pun tak boleh. Nabi bincang dengan sahabat-sahabat, pilih Sayyidina Osman, suruh Sayyidina Osman pi bincang dengan musyrikin Makkah untuk bagi kebenaran Nabi nak pergi buat umrah. Pasal apa Osman dipilih? Ada cerita. Pasal apa Osman dipilih? Sebab Osman bin Affan ni dia satu orang yang cakap dia very convincing. Dia punya cakap ni very convincing. Kalau tolak dia pergi sembang memang settle. Ada orang macam tu? Ada orang tolak api memang lagi kosok jadi. Ada jenis ni. Dia tak boleh. Dia communication skill dia ni memang out. Benda tu ada kosok sikit, tolak dia pergi hancur tu Osman bin Affan, dia kalau bab nak pergi sembang ni, bagi dah. Dia masuk pergi, dia start cerita, dia cara cakap dia dengan apa-apa, semua shake hand. Okey. 18 tu punya benda tak settle, boleh settle. Ini yang kata Osman bin Affan radhiyallahu an. Allah bagi dekat dia skill tu, skill. Dia masuk pi, dia bercakap boleh settle. Bila hantar Sayyidina Osman pi ke Mekah nak sembang, pasal nak minta laluan, nak masuk ke Mekah buat umrah ni. Tiba-tiba satu rumas sudah patah balik mai dekat Nabi, kata Osman sudah kena bunuh. Nabi duk ada di Hudaibiyah, hantar Osman pi. Duk tunggu Osman tak balik lagi, tiba-tiba berita mai dekat Nabi kata habis Osman sudah kena bunuh dengan musyrikin Makkah. Nabi dengar Allah. Sayang Nabi dekat Osman ni, Allah yang mengetahui. 2 anak Nabi jadi isteri dia. 2 orang anak Nabi. Seorang lagi. 2 orang jadi isteri dia. Nabi punya sayang dekat Osman ni. Ditambahkan pula dia pemurah. Nabi sebut aja. Nabi kata ada satu telaga di Madinah ni, dan itulah telaga air dia sedap diminum. Nama apa? Nama Bi'ru Rumah. Telaga Rumah. Nabi kata kalaulah ada siapa-siapa ada duit lebih, boleh beli dan infakkan telaga itu untuk orang-orang Islam lain boleh minum. Osman put up hand. Dia kata, ya Rasulullah, saya beli. Dia tak boleh dengar benda apa yang Nabi suka, yang Nabi berkenan, dia akan berkeluar duit, dia akan bagi. Tiba-tiba bila hantar dia pergi ke Mekah untuk nak berunding dengan musyrikin, tahu berita balik mai kata dia kena bunuh. Nabi dengar Allahu Akbar. Berlaku Bai'atul Ridwan. Perjanjian Ridwan ni berjanji di situ. Apa dia? Berjanji tak setia di kalangan sahabat ada ni, apa jadi pun kita akan langgar musyrikin Makkah
sama ada kita menang ataupun kita syahid. Tu aja cerita dia. Nabi letak tangan, sahabat ada pakai letak tangan. Di antara yang letak tangan tu siapa dia? Jabir bin Abdullah. Dia sahabat yang ada dalam Bai'atul Ridwan tu. Dahsyat dia ni. Dia punya cerita ni. Lepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir ni, cerita Jabir bin Abdullah. Lepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi banyak fitnah. Jadi perang Siffin, perang lawan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jabir bin Abdullah ni dia set sebelah siapa? Sebelah Ali ataupun sebelah Muawiyah? Dia sebelah Ali. Dia duduk sebelah Ali lawan dengan Muawiyah. Bila habis perang dan sebagainya, dia duk jadi rasa guilty. Jabir bin Abdullah, dia rasa guilty. Rasa bersalah melihat korban dalam perang, melihat dia jadi senak. Apa dia buat? Selepas selesai daripada perang Siffin, Jabir bin Abdullah ambil keputusan dia tak mau involve dalam mana-mana perselisihan faham yang berlaku. Dia tak mau dah, cukup. Enough is enough. Cukup. Dan dia ambil keputusan dia hanya akan jadi guru mengajar di Masjid Nabawi saja. Jangan mai cerita kat aku dia ni kata lagu ni, jangan mai cerita kat aku dia ni kata lagu ni, jangan mai cerita kat aku nak jadi musuh, nak bergaduh, nak berlawan, nak perang. Jangan. Aku nak mengajar agama dalam masjid. Itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sehingga kan dia ni jadi satu orang yang hebat. Dia pernah dianggap sebagai satu mufti di Madinah. Alim dia. Dan dia di antara rawi yang meriwayatkan ribu hadis. Ada 1540 hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Daripada 1540 itu 210 diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja. Hadis sahih itu ada 210. Jabir bin Abdullah ni satu orang yang cukup hebat. Dan dia dari segi jaga ilmu hadis ni, dia sanggup travel daripada Madinah pergi ke Mesir semata-mata kerana nak verify satu hadis saja tentang qisas. Orang main hebat dekat dia satu hadis cerita pasal qisas, dia nak verify benda tu. Betulkah hadis ni dihafal oleh orang sekian-sekian? Dia travel daripada Madinah, dia pergi ke Mesir kerana satu hadis tu aja. Nak confirm kata hadis tu betul, sahih. Balik. Jabir bin Abdullah ni satu orang yang begitu sekali dahsyat dia ni. Dari segi ilmu, dia amanah dengan ilmu. Dia wafat 78 Hijrah. Jabir ni wafat tahun 78 Hijrah. Dan dia di kalangan orang yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan, dia orang yang last sekali yang wafat dalam kalangan yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang kata Jabir bin Abdullah, yang kita duk baca hadis, duk cerita sedih pergi jumpa Nabi, dan Nabi SAW tolong dia selesaikan masalah dia. Sambung hadis tu dia kata apa? Qultu ya Rasulullah, ustushhida abi qutila yawma Uhud wa taraka ayalan wa dainan. Dia kata, ya Rasulullah, sebenarnya hamba itu di dalam duka cita kerana bapa hamba telah pun mati syahid, dibunuh orang akan dia dalam perang pada hari Uhud, dan meninggalkan anak perempuan yang ramai serta hutang yang banyak. Itu sebab Tuan nampak saya sedih. Masalah dia kata, orang yang mati syahid itu Tuhan bercakap dengan dia berhadapan-hadapan. Wallahu alam. Ini tangguh. Kita tangguh 9.30 dah. InsyaAllah akan datang tuan-tuan, kita akan tengok perbahasan tentang Nabi bagi tahu dekat Jabir bin Abdullah. Nabi kata dekat dia, ayah hang ni special. Tuhan bagi dekat ayah hang ni satu keistimewaan. Tuhan layan bercakap ayah hang ni berhadapan. Dalam bahasa hadis dia kata kifahan. Kifahan ni hal keadaan duk berhadap. Dia akan bincang dalam kuliah yang akan datang, yang kata cakap berhadapan tu macam mana. Sedangkan kita duk belajar dalam ilmu tauhid, Allah ini tidak bertempat,
Tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada atas, tidak ada bawah. Macam mana hadis mai abang kata, Allah bercakap dengan bapa Jabir ini, cakap kifahan, berhadapan. Dia akan bincang benda tu, dia akan bawa mai dekat kita tentang apa kata ulama salaf dan apa kata ulama khalaf. Kita akan tengok. Kemudian akan datang juga, dia akan mai cerita perbincangan tentang apa lagi nikmat yang Allah bagi kepada orang yang mati syahid. Apa lagi nikmat selain daripada Allah layan bercakap berhadapan, apa lagi nikmat yang Allah bagi dekat orang yang mati syahid ni? Di antaranya apa dia? Dia dah duduk dalam syurga, duduk dapat segala macam nikmat dalam syurga ni. Tuhan pergi tanya, mau apa lagi? Syurga, tuan-tuan. Yang kata syurga ni apa dia? Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Yang kata syurga ni apa dia? Benda yang kita tengok tu tak pernah tengok selama ni. Ada dalam syurga ni. Allahu Akbar. Bukan cerita-cerita X50. Kita atas dunia duk train bila nak beli Proton X50. Apa benda hang ni? Tak ada kelas, dia kata. Syurga bukan cerita X50, X70, bukan. Bukan cerita nak naik Mercedes BMW, bukan. Bukan cerita nak naik Lamborghini, bukan cerita nak naik Bugatti. Ni syurga ni benda yang hang tak pernah tengok, hang tak pernah dengar, hang tak pernah teringat. Duk ada. Boleh kita piring terbang ke Ustaz? Wallahu a'lam. Piring terbang pun hang pernah ingat? Tak ada. Bukan, lebih pada tu hang nanti dapat. Dalam pada duduk macam tu punya nikmat dalam syurga, Tuhan boleh mai tanya. Yang kata orang mati syahid yang masuk syurga ni, Tuhan boleh mai tanya. Tuhan kata, mau apa lagi? Mau apa lagi? Kalau kedai nasi kandang, tambah una. Tambah una. Satu lagi tambah. Teh tarik ara gelas. Ara gelas. Tak faham, esok pergi tanya daripada kedai. Kan? Macam tu punya layanan tu ada pada orang yang masuk syurga ni. Begitu. Akan datang juga, dia akan mai cerita ayat Al-Quran. Allah sebut dalam ayat tu, yang kata orang yang mati syahid ni, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang yang mati syahid ni apa dia? Depa ni hidup, tak mati. Hidup macam mana? Mati syahid, tanam. Semua orang tengok tanam dalam kubur. Cuma dia tak dimandi dan tak dikafankan, tapi dia ditanam dalam kubur. Tengok, tiba-tiba ayat Quran, bukan hadis. Kalau hadis boleh tanya, hadis sahih ke? Hadis dhaif ke? Ayat Quran Tuhan kata apa? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yang kata orang mati syahid ini, depa ni hidup. Ahya, hidup. Yurzaqun, bukan tekan hidup, diberi rezeki tak berhenti. Macam mana yang kata hidup, orang mati syahid ni hidup ni macam mana? Dia akan bawa mai dalam perbincangan akan datang. Yang kata diberi rezeki ni macam mana? Adakah depa ni diberi duit untuk depa spend dalam alam depa? Adakah depa diberi rezeki makan minum atau macam mana? Dia akan mai dalam perbincangan yang akan datang. Okey. Dia mai pula hidup, cerita tentang orang yang mati syahid ni pula. Dia ni kalau kata dia ni tak mati, kalau kata dia ni hidup, hidup dia tu macam mana? Hidup roh saja ke? Hidup roh dengan jasad? Itu lagi perbincangan. Dia akan mai perbincangan-perbincangan ni. Dia akan mai lagi dalam perbincangan yang akan datang ni. Betul ke yang kata orang mati syahid ni tubuh dia tak reput? Betul ke? Kan kita duduk dengar benda ni kan, duduk dengar kata orang mati syahid tubuh dia tak reput, orang hafal Quran tubuh dia tak reput, orang apa. Betul ke? Itu soal lain. Betul ke? Yang kita tahu dalam hadis cuma sebut kata jasad al-anbiya, jasad para nabi tidak dimakan bumi. Yang tu hadis. Yang cerita kata hafal Quran pun tak reput, yang cerita kata mati syahid tak reput. Betul ke? Yang boleh mengesahkan betul ataupun tidak ini daripada nas Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih.
Yang tu yang boleh endorse, yang boleh verify benda tu betul. Dia akan main pula dalam tajuk yang akan datang ni pula. Cerita. Satu cerita. Tapi cerita itu sangat masyhur dan di-carry masuk dalam kitab. Berlaku pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Cerita tu kita dengar akan datang. Kan tu. Apa cerita? Cerita. Dia bukan hadis tapi cerita. Berlaku zaman Muawiyah bin Abi Sufyan berkaitan dengan orang yang mati syahid ini. Cerita tu. Apa cerita tu? Ini tajuk-tajuk yang akan datang insya-Allah. Panjang umur kita jumpa. Bulan depan ni nak buat tak buat? Ni pilihan raya ni depan ni. Tak apa ke? Tuan-tuan ingat tak apa ke? Saya tak cakap politik. Saya orang budak baik ngajar elok ni. Takut dia bila main dalam season tu, cakap-cakap ini boleh diinterpret dengan berbagai-bagai. Kan? Tuan-tuan dapat kan tengok video-video daripada bubuh gambar ni, bubuh gambar saya di bawah apa semua. Alah depa ni kan. Kacau. Kan? Hak kita cakap tu berapa tahun dulu ni. Dia lepas pegur sekali masuk gitu. Kan? Saya heran, pasal apa kat ustaz lain dia tak buat, pasal dia buat kat kuliah saya. Kan? Dia nak masuk kuliah saya selalu. Adalah kawan duk kerja hantar tu. Saya cakap la ilaha illallah, ada lagi. Ada lagi dia duk main macam tu. Itu sebab kadang-kadang bila main kalah pilihan raya saya off. Supaya tak mau jadi macam-macam tohmahan. Itu saja. Jadi tuan-tuan rasa patut tak betul buat kuliah. Cuba bunyi suara nak dengar. Dia lepas suara buat. Tapi jangan jadi macam-macam lah, kita mengaji elok-elok betul ya. Kan? Mudah-mudahan. Jadi bulan depan insya-Allah ada kuliah. Amin. Kan? Kita akan tengok sambungan kepada hadis yang kita baca ni. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat. Untuk makluman imam masjid kita ni dah orang baru dah. Ustaz Luqmanul Hakim kita dah bertukar ke Jakim, Kuala Lumpur. Jadi imam baru untuk masjid Abdullah Fahim ni ialah Ustaz Muhammad Azizun Nurdin. Ada tak? Tak ada. Ustaz Azizun Nurdin tadi dia ada. Saya ingat nak perkenal dah, bagi tuan-tuan kenal. Dia imam baru untuk masjid Abdullah Fahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.